Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum tu, kalau suara jelas boleh respon. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu qawlana. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Alif lam mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya ia. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Hari ini kita dapat bertemu semula dalam tafakuh kita, siri tafakuh kita, kitab Al-Wajiz fi Usulil Fiqh, karangan Dr. Wabah Zuhaili. Semoga kita semua dalam keadaan sihat-sihat dan dalam keadaan yang baiklah, insya-Allah. Sebelum tu yang dihormati Ustaz Muhammad Syukri bin Rosli, YDP Bergesam sesi 2019-2020, Ustazah Aisyah binti Wahidan Raisah Bergesam sesi 2019-2020, barisan JKT, para penonton, sahabat, ikhwah, akhwat, lelaki, perempuan yang berada di Malaysia maupun di Mesir. Semoga kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah. Sebelum tu sama-sama kita tentukan niat kita semula. Apa yang kita buat ni mulakan dengan niat lillahi ta'ala. Semoga dengan niat lillahi ta'ala ni kita dikira sebagai ibadah, insya-Allah. Baik, insya-Allah hari ni kita akan sambung bacaan kitab kita pada bab Al-Faslul Awal, fasal yang pertama, iaitu tentang dalil-dalil syarak. Sebelum ni kita dah habiskan pengenalan tentang usul fiqh. Pengenalan tentang usul, apa itu usul fiqh, apa itu ilmu usul fiqh, takrif dia, tujuan dia, dia punya maswadir dan perkembangan sejarah dia lah. Jadi anda tak nak ulang semula, cuma nanti boleh ulang kaji balik lah, terutamanya pada pemahaman takrif usul fiqh dan juga perkembangan usul fiqh, dua mazhab usul fiqh tu. Baik, hari ni kita terus masuk pada tajuk kita, insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain, amin. Al-faslul awal, al-adillatu syar'iyyah, dalil-dalil syarak. Baik, ad-dalilu fil lughah.
dia mulakan dengan takrif. Takrif. Kita dalam perbahasan apa-apa pun kena tahu dulu takrif dia kan. Perbahasan satu perkara kena tahu takrif tu apa, supaya kita ada konteks apa yang kita bahas, supaya sama-sama kita faham, supaya kita bahas tu tak berbeza dengan orang yang kita nak bahas tu. Jadi biasa ulama akan mulakan perbahasan dengan takrif apa-apa tajuk pun. Dan takrif tu pun dia ada sudut dia. Takrif dari sudut ni, takrif dari sudut ni, takrif dari sudut ni. Baik, dimulakan dengan takrif dari sudut lughah. Apa dia adalah syar'iyah? Apa itu dalil-dalil syarak? Apa itu dalil pada sudut bahasa? Iaitu al-mursyid wal hadi ila ayyi syai' hissiyun atau ma'nawiyyun. Iaitu petunjuk, al-mursyid wal hadi, petunjuk kepada sesuatu perkara, sama ada hissi yang boleh dikesan ataupun dirasa dengan panca indera. Contoh mata melihat, lidah merasa, hidung membau, telinga mendengar dan sebagainya. Ataupun secara maknawi, secara makna. Itulah dalil, petunjuk pada suatu perkara, sama ada petunjuk tu petunjuk yang boleh dirasa dengan panca indera ataupun petunjuk tu petunjuk dalam bentuk makna. Nanti kita akan tengok apa itu yang dimasukkan petunjuk dari sudut hissi, petunjuk dari sudut makna. Khairun aw syarrun, baik ataupun buruk. Baik. Wa fi istilah al-usuliyin. Jadi dia masuk pula dalil dari takrif ataupun istilah usuliyin. Usul ni bukan usuluddin tapi usul fiqh. Tadi dia bahas dari sudut luar, ni bahas takrif dari sudut dalil dari sudut usuli. Kena tahulah beza step tu. Sebab kalau mungkinlah contoh mantik pula apa ni, contoh kias, kias dari sudut usuli lain, kias dari sudut mantik lain. Sebab tu kena tahu takrif kita ambil ni daripada sudut mana. Baik, dalil dari sudut istilah usulin, ma yumkinu tawassul bi sahihin nazar fi ila matlubin khabari. Apa yang boleh dihubungkan dengan betulnya satu teori padanya kepada perkara yang diminta. Matlubul khabari. Mudah faham dia gini. Dalil itu dari sudut usuliyin ialah perkara yang menjadikan satu teori itu betul pada satu pada perkara yang sepatutnya dimasukkan tu. Contoh kalau solat, dalam ayat tu solat tu nak maksud solat ke nak maksud buat benda lain. Jadi itu yang dimasukkan dalil. Dalil tu memberitahu apa yang dia nak daripada satu tu. Misluh huduth al-alam, barunya alam. Okey, dia beri contoh. Apa dalil, apa petunjuk bahawa alam ni baru? Ni dia masuk contoh perbahasan dalam ilmu kalam lah. Apa dalil bahawa alam ni baru? Jadi dalilnya dengan bin nazari fi ahwalil alam, dengan melihat pada ahwal alam, keadaan-keadaan alam, min taghayyuri wa taqallubi wa fana'in, min taghayyurin wa taqallubin wa fana'in. Keadaan alam tu yang bertukar-tukar, yang wafana, hancur, yang hancur. Jadi nak ceritanya kalau alam tu kalau suatu perkara baru tu dia akan sentiasa berubah. Perkara baru ni dia boleh berubah.
Jadi alam ni dia berubah-ubah. Jadi maksudnya alam ni baru. Jadi ini adalah suatu dalil yang boleh dikesan oleh panca indera. Jadi ini contoh dalil hissi, dalil dalam bentuk hissi. Bukti bahawa alam ni baru kita dapat lihat dengan mata kita. Alam ni berubah. Betul kan? Alam ni baru. Kita nampak alam ni berubah kan. Okay, lepas tu bagi contoh apa? Wujub solat. Wujub solat. Kewajipan solat. Apa dalil kewajipan solat? Bin nadhari fi dilalatin nusus syar'iyyah alaihi. Dengan melihat kepada dilalah nusus, petunjuk nas syar'i, petunjuk nas syarak, iaitu daripada ayat Quran kepada Ta'ala, wa aqimus solah, dan dirikanlah solat, surah Al-Baqarah. Ini petunjuk dari sudut makna. Maksudnya kita nak tahu solat ni wajib, kita tengok makna ayat Quran tu. Makna ayat Quran tu menunjukkan solat tu wajib. Nanti tengok dia cakap apa. Fa innahu yumkinu tawassul bin nadhari fi ahwalihi min kaunihi amran mathalan. Maka ayat ini membolehkan sampainya teori atau makna pada keadaan yang diminta, ila matlubin khabari, wa huwa at-tasdiq, iaitu dengan membenarkan bi anna hadzal amr yufidul wujub, iaitu kita tahu bahawa suatu perintah tu yufidul wujub, memberi makna wajib. Ayat ni dalam sirah amar, wa aqimus solah, dan dirikanlah solat. Li'annahu amrun bi iqamati solah, kerana ayat ini adalah suruhan untuk mendirikan solat. Maka wal amru bi iqamatiha yufidu wujubiha. Maka suruhan mendirikan solat tu adalah wajib. Fa kullu min al-alam wa aqimus solah wa dalil inda ulama. Maka dua-dua ni tentang alam ni dan juga tentang dalil aqimus solah ni ialah dalil merupakan dalil di sisi ulama. Baik. Faham kalau kurang jelas nanti boleh tanya balik. Kalau ada persoalan apa-apa, terus dia tanya dalam live kita ni. Tak perlu tunggu waktu akhir lah, insyaAllah. Kalau waktu kita akan jawab, insyaAllah. Jadi dalam contoh tadi, solat sini, solat yang dimasukkan ni adalah solat yang diterdirikan 5 waktu tu lah, bukan solat dari sudut lughah yang maksudnya doa. Baik. Wa dalilu syar'i, dalil dari sudut syarak. Tadi dari sudut lughah dah, dari sudut usuli dah, dari sudut syarak pula. Kullu ma yustafadu minhu hukmun syar'iyyun amaliyun. Setiap apa yang boleh diambil daripadanya istifadah ataupun manfaat, iaitu apa dia? Hukum syarak amali. Dalil dari sudut syarak maksudnya daripada dalil tu kita boleh ambil ataupun kita boleh keluarkan ataupun kita boleh dapat hukum syarak. Amali ni maksudnya hukum perbuatan yang sebelum kita dah cakap ni, amali perbuatan seharian kita, amal kita, bukan yang i'tiqadi, iaitu i'tiqad ataupun akidah ataupun akhlaki. Itu hukum fiqh lah, hukum fiqh. Dalil ni apa yang kita boleh dapat daripada sesuatu, apa yang kita boleh dapat hasilkan daripada dia, hukum fiqh. Baik. Sawa'un bi tariqil qata', sama ada dengan jalan qat'i, ayul ilm wal yaqin, apa yang dimaksudkan qata' sini iaitu ilmu dan yakin. Qat'i ni maksudnya tak ada keraguan,
Tak ada orang yang boleh ingkar tentang perkara itu. Contoh tadilah, makna solat dalam Quran. Solat dalam Quran ni solat lah, bukan doa. Ada itulah, ada ajaran sesat ni yang kata solat dalam Quran ni maksudnya doa. Dia kata okey, jadi aku solat doa je. Solat doa je sah. Tak betul lah. Amma bitorikin zon, ataupun dengan cara ataupun jalan zon, sangkaan. Ayu pula berarti zon, sangkaan kuat. Lawan qat'i tadi zonni. Zonni sangkaan. Qat'i ni dia bukan sangka-sangka lah. Betul, memang betul benda tu. Sebab tu tak boleh ingkar. Zonni dia ada sangkaan lagi, ini ke atau ini. Jika kan ada dalil naw'ain, maka dalil ni ada dua. Qat'iyud dilalah wa zanniyud dilalah. Sama ada dilalah ataupun petunjuk secara qat'i ataupun petunjuk secara zanni. Baik. Jadi sebenarnya pembahagian ataupun dalil ni ada banyak lah. Antara satu sudutnya iaitu dari sudut sama ada dalil itu qat'iyatul dilalah ataupun zanniyatul dilalah. Dari yang lain, biasa kalau kita dengar dilalah, qat'iyatul dilalah ni biasa kita terangkan sekali dengan subut dia. Satu dalil ni adakah dia qat'iyatul subut ataupun zanniyatul subut. Tapi tak nak terangkan dulu lah, sebab dia tak masuk lagi. Nanti lepas ni dia masuk, insya-Allah. Cuma nak cakap dari sudut dilalah dia, satu dalil ni petunjuk ni sekadar qat'i, kan? Contoh ni dari sudut syarak. Maksudnya kita nak keluarkan hukum fiqh. Syarat ni kan nak keluarkan hukum fiqh, kan? Nak keluarkan hukum syarak amali. Hukum syarak amali ni maksud hukum fiqh. Bila tengok dalil, dilalah ataupun makna ataupun kefahaman daripada dalil tu kita faham secara qat'i. Contoh ayat Quran, mi'atal jaldah, 100 sebatan. Kita dah tak ada zon, tak ada sangkaan benda lain. Contoh 100 sebatan ni maksudnya 2 sebatan lah, ataupun 10 sebatan. Tak ada 100 sebatan lah, dia tak boleh fikir yang lain. Itu maksudnya qat'i. Ataupun secara adapun secara dalil yang makna zoni ni, contoh benda yang makna dia ada khilaf. Contoh dalil tentang iddah, kan? Salah satu kuruk, kan? Kuruk tu ulama berkhilaf pada makna kuruk ni. 3 kali suci ke 3 kali haid, kan? Adalah perbahasannya. Jadi itu antara yang benda yang zoni lah. Maksudnya ulama ada khilaf. Sama ada ni makna ni ke atau ini zon. Ada sangkaan. Faham eh? Baik, itu dari sudut syarat dan juga pembagian dalil dari sudut zon ataupun qat'i. Baik, seterusnya wa adillatu naw'an. Dua jenis dalil dari sudut apa pula? Adillatu muttafaqun alaiha baina jumhuril ulama wa hiyal kitab wa sunnah wal ijma' wal qiyas. Wa adillatu mukhtalif fiha wa syahruha sab'ah. Okey, ini dalil dari sudut bahagian dalil dari sudut sama ada dia ittifaq, dipersetujui jumhur ulama, ataupun dalil yang diikhtilaf, ada khilaf lah, perbezaan pendapat atau pegangan ulama pada penggunaan dalil tu, kan? Jadi pembahagian yang pertama tadi sebut muttafaqun alaiha, ittifaq jumhur ulama, iaitu Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Adapun dalil yang ulama khilaf, ada masyhur, ada 7, iaitu al-istihsan. Istihsan ni mazhab Hanafi ambil, yang lain tak ambil, Syafi'i,
Maliki tak ambil. Wal maslahah mursalah awil istislah, ataupun dia panggil sebagai istislah. Masalah ni panggil istislah. Ni mazhab Maliki yang ambil. Wal ikhtilaf, ulama ikhtilaf boleh pakai letak kan. Ala kuliah part yang ittifaq tadi, itu kita kena pegang lah. Wa adillatul muttafaq alaiha, wacana mulakan dengan kitab, thumma sunnah, thumma ijma', thumma qiyas. Tingkatan dia Al-Quran dulu, tengok Al-Quran dulu. Tak ada. Lepas tu baru tengok hadis atau sunnah. Lepas tu baru tengok ijma', baru tengok qiyas. Nah, qiyas ni pun kita tengok qiyas dia, qiyas dengan Al-Quran dulu. Baru qiyas dengan hadis. Tak ada qiyas Al-Quran dan hadis, baru tengok qiyas dengan ijma'. Tak ada qiyas ijma', baru qiyas atau qiyas. Boleh tingkatan juga. Wa dalil wujub ittiba', dalil wajib ittiba' atau mengikut dia ialah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Surah Nisa. Ni dalil kita wajib ikut empat, wajib pegang empat dalil syarak tadi lah, Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Itu diterangkan. Fal amru bi ta'atillahi wa rasul, suruhan untuk taat Allah dan Rasul. Tadi tu ati'ullah wa ati'ur rasul ni ialah supaya kita ikut Al-Quran dan sunnah. Wal amru bi tiba' ulil amri muslimin, ayat tadi wa ulil amri minkum tu kan, fi majalil ilm wa syara', pada lapangan ilmu dan juga syariat, ialah amrun bitibai mattafaq alaihi mujtahidun minal ahkam, adalah suruhan untuk kita ikut ittifaq mujtahid di sudut hukum-hukum lah, maksudnya ikut ijma' lah. Wal amru biraddil waqa'i, perintah untuk kembali kepada wal amru biraddil waqa'i al mutanazi' fiha ila Allah war rasul amrun bittiba'il qiyas haitsu la nasu wala ijma'. Perintah farudduhu ila Allah war rasul tadi, jila sekiranya ada mutanazi', ada pergaduhan, perselisihan, perintah kembali kepada Allah dan Rasul sekiranya ada perselisihan tadi, ialah perintah untuk ikut qiyas, ittiba' qiyas, ketika mana tiada nas ataupun tiada ijma'. Satu tadi tingkatan dia Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas. Qiyas ni waktu tu tak ada nas, tak ada Al-Quran, tak ada hadis lah kan. Contoh macam apa? Contoh macam dadah kan. Dadah ni Nabi tak sebut dadah. Nabi tak disebut dadah lah, sebab waktu tu tak wujud lagi istilah dadah tu. Tapi kita gunakan hukum dadah ni, gunakan dalil qiyas, dengan elah, dikiaskan dengan arak kan. Elah ni hilang akal, arak ni minum hilang akal. Dadah ni pun tak kisahlah minum ke, hisap ke, suntik ke, hidu ke, makan lalu telinga ke apa kan. Tapi kalau pakai tu hilang akal. Jadi hukumnya tak haram, sama macam arak lah. Itu contoh kes lah. Wa dalilun tartibuha fil istidlal ma rawahul Bughawi. Tertib dalil dari sudut menggunakan dia sebagai hujah atau sebagai dalil, seperti yang diriwayatkan oleh
Al-Bughawi, Imam Al-Bughawi dan Imam Ibnu Abdul Bar wa ghairihima dalil tertib ataupun tingkatan penggunaan Al-Quran Sunnah Ijma' Qiyas tadi dari sudut penggunaan dia sebagai hujah menurut Imam Al-Bawi dan Ibnu Abdul Bar ni adalah hadis Nabi an Mu'adz bin Jabal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima ba'athahu ila al-Yaman, ketika mana suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Mu'adz bin Jabal ni ke Yaman. Jadi Nabi tanya, kaifa taqdi idza arada laka qada, bagaimana kamu nak berhukum atau mengeluarkan fatwa, berqadi jika datang atau dibentangkan kepada kamu satu situasi atau satu masalah. Maka jawab Mu'adz, qala aqdi bi kitabillah, aku berfatwa dengan hukum dengan Al-Quran, bi kitabillah, dengan Al-Quran. Qala fa in lam tajid fi kitabillah, Nabi tanya ni, sekiranya tak ada perkara itu dalam Al-Quran, maka Mu'adz jawab, qala fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan hadis ataupun dengan sunnah Rasulullah. Qala fa illam tajid fi sunnati Rasulillah, kalau tak ada dalam hadis, pakai apa pula? Qala ajtahidu ra'yi wala alu. Mu'adz jawab, aku akan berijtihad dengan pandanganku dan aku tidak akan mensisakan dia. Wala alu ni la aqsir fil ijtihad, aku tidak akan sia-sia lah dalam aku berijtihad. Maksudnya nak ijtihad, dia akan berijtihad betul-betul lah, bersungguh-sungguh. Maka itu tingkatan dia, Al-Quran, Sunnah. Ijtihad kat sini maksudnya dia akan menggunakan kias lah. Qala, lepas tu Nabi buat apa? Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sadrihi, Nabi tepuk dada Mu'adz. Lepas tu Nabi cakap apa? Alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulillah lima yurdi Rasulullah. Yang sebut tu, maksudnya Nabi iktiraf apa yang disebut oleh Mu'adz, kan? Cuma ada persoalan kat sini lah, kenapa dia tak sebut ijma', kenapa dia terus Al-Quran, Sunnah, Qiyas dalam ni. Ulama sebut dalam perbahasan ijma' lah, dalam perbahasan ijma' nanti kita akan masuk bab ijma'. Ijma' ni dia tak boleh ketika Nabi masih hidup. Syarat ijma' ketika Nabi dah wafat. Macam mana nak ijma'? Sedangkan Nabi tu sumber untuk mengetahui hukum waktu tu, tak boleh ada ijma'. Jadi kena rujuk Nabi. Sahabat-sahabat umat Islam kena rujuk Nabi. Sebab tu syarat ijma' kena ketika Nabi dah wafat. Jadi waktu ni Nabi masih hidup, sebab tu disebut aku akan guna ijtihad aku, yakni aku guna qiyas lah. Maksud sini ulama sebut akan guna qiyas. Baik, setengah jam lah. Wa dalilun tertibuha fil istidlal. Dah tak ulang tadi. Wa ma rawahu al-Bughawi aidan an Maimun bin Mahran. Imam Al-Bughawi sebutkan juga daripada Maimun bin Mahran, kana Abu Bakar idza warada alaihi al-khusum, Abu Bakar sekiranya datang kepadanya suatu masalah, nazara fi kitabillah fa in, dia akan melihat kepada Al-Quran, pada kitab Allah, fa in wajada fiha ma yaqdi bainahum, sekiranya ada dalam Al-Quran tadi perkara yang dia nak selesaikan daripada masalah tu, maka qada bihi, dia akan berfatwa dengan dia.
wa in lam yakun fil kitab wa ilmu an Rasulillah fi dhalikal amr sunnatan. Sekiranya tak ada dalam Al-Quran tadi, maka dia akan melihat kepada hadis Nabi SAW. Dan sekiranya ada dalam hadis Nabi, maka qadha biha, dia akan gunakan hadis Nabi. Fa in a'yahu an yajida fi sunnah Rasulullah SAW, dia akan qadha, dia akan berfatwa dengan sunnah Nabi tadi. Sekiranya tak ada dalam sunnah Nabi ataupun hadis Nabi, apa yang Abu Bakar buat? Jama'a ru'usun nas wa khiyarihim fastishar. Dia akan kumpulkan sahabat-sahabat, kemudian dia akan bermesyuarat lah. Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, lepas tu dia tak jumpa dalam ilmu dia, dia akan kumpulkan sahabat-sahabat, buat satu syarat. Kita ada satu masalah ni, sahabat, kau pernah dengar tak aku sebut ni? Ada ingat tak? Tak ada. Ada tak pernah dengar Nabi sebut ni? Faham tak? Kena mesyuarat. Jadi kalau tak ada juga dalam Al-Quran dan Sunnah, mereka akan buat satu keputusan lah berdasarkan sumber-sumber nas atau dalil yang mereka ada. Sebut fa in ajma'a ra'yuhum ala amr qadha bihi wa kadzalika kana yaf'al Umar. Begitu juga apa yang dilakukan oleh Umar. Wa aqara huma baqiyatu sahabat ala hada. Lepas tu sahabat-sahabat yang lain pun ikut cara ni. Wa kana ijma'an. Inilah ijma'. Wal adillatu aidan imma naqliyah atau akliyah. Dalil juga terbagi dari sudut naqliyah ataupun akliyah. Dari sudut nakal, yang dinukilkan atau dinakulkan, ataupun akal, secara akal. Fal adillatun naqliyah ialah apa dia? Hiyal kitab wa sunnah wal ijma' wal uruf, wa syara' man qablana wa madhhab as-sahabi. Ini bahagian dalil yang dari sudut nakliyah, iaitu Al-Quran, sunnah, ijma', uruf, syara' man qablana, madhhab sahabi. Wal aqliyah, dari sudut aqliyah pula apa dia? Al-qiyas, masalih mursalah, al-istihsan, al-istishab, wa sadd az-zara'i. Ini sudut dalil dari sudut akal. Wa kullu min ad-dalil an-naqli wal aqli muftakir lil akhar. Dalil naqli ni, setiap dalil naqli dan dalil aqli ni semuanya saling memerlukan, muftakir, saling memerlukan antara satu sama lain. Fa innal ijtihad la yukbil biduni al-i'timad ala dalil an-naqli. Maka ijtihad yang dalil satu ijtihad tu tidak diterima tanpa bersandarkan kepada dalil naqli. Dia berijtihad, digunakan kias. Kias ni dalil naqli. Jadi nak kias ni kena kias yang naqli. Kias tadi dia kias ada sandaran naqli, Al-Quran, hadis. Lianna al-aql al-mahid la dakhula lahu fi tashri'il ahkam. Kerana akal ni dia tidak termasuk dalam persyaratan hukum. Wal istidlal bil adillati naqliyah yahtaju ila an-nazar wa ta'ammul wa ta'ammuk. Dan berhujah dengan dalil naqliyah memerlukan kepada kajian, teori, ta'ammul dan interaksi yang banyak, ta'ammuk dan dalam. Sebab tu kena ada sandaran naqli juga. Wa hadhil adillah, dan dalil ini imma an takuna aslan mustaqilan
binafsihi fit tashri'. Dan dalil ini juga boleh jadi sama ada dia asli, datangnya sendiri, datangnya dengan dirinya itu sendiri. La yahtaju inda isbat, la yahtaju inda isbatil hukum bihi ila syai'in akhar. Maksudnya yang apa yang dimaksud dengan aslan mustaqilan binafsi ni, maksudnya dia tidak ketika nak isbatkan, ketika nak mensabitkan dalil ni, nak gunakan dalil ni untuk mengeluarkan hukum, dia tidak memerlukan sesuatu yang lain, cukup dengan benda dia sendiri. Contoh yang disebut ni Al-Quran Sunnah. Kalau ada satu masalah, ada dalil daripada Al-Quran, cukup kita ambil hukum yang boleh kita keluarkan daripada Al-Quran dan Sunnah tadi. Ini yang asli daripada diri sendiri. Macam ni pula yang tak asli daripada sendiri. Sebelum tu, wa huwa al-Quran sunnah wal ijma' wa ma yata'allaqu biha kal-istihsan wal uruf wa mazhab sahabi wa imma annaha laysat aslan mustaqilan bi nafsihi wa huwa al-qiyas. Contoh yang bukan aslan mustaqilan bi nafsihi, yang bukan daripada sendiri, aslinya bukan daripada sendiri. Maksudnya dia satu dalil yang terkeluar daripada yang dalil yang muncul daripada sesuatu yang lain, ialah itu qiyas. Fa innahu yahtaju fi itsbatil hukum bihi ila asli waridin fil kitab wa sunnah wal ijma'. Ketika nak isbatkan hukum dengan qiyas, ketika kita nak gunakan qiyas ni sebagai satu dalil untuk keluarkan hukum, maka kita memerlukan sandaran lain, iaitu sama ada kitab, sunnah, ijma' tadi. Kama yahtaju ila ma'rifati illah hukm al-asal al-miqyas alaih. Amma ihtiyajul ijma' ila mustanad fahuwa inda takwin wa iniqad la inda al-istidlal bihi. Ijma' pula, kalau tadi qiyas disebut, kalau qiyas disebut perlukan kepada ilah hukum asal, sebab hukum asal. Hukum asal dapat dari mana? Ada daripada sesuatu masalah yang ada hukumnya ataupun ada dalil daripada sunnah ataupun Al-Quran ataupun As-Sunnah. Dah ada hukum asal tu, baru kita boleh kiaskan. Macam ni kita nak kias dengan sesuatu perkara yang tak ada hukum asal, nak kias apa? Sebab tu dia sesuatu yang bukan binafsi, mustaqilan binafsi. Al-Quran dan Sunnah tadi ada dalil Al-Quran dan Sunnah, okey, boleh terus dapat hukum. Tapi kias ni macam nak keluarkan hukum, kena tengok balik Al-Quran dan Sunnah. Dia tak mustaqilan binafsi. Contoh ijma' pula dia cakap kat sini. Ijma' ni bila kita nak keluarkan hukum dengan ijma', cakap kan, okey, satu masalah ni ada dalil ijma'. Ijma' ulama' kata hukum masalah ni gini-gini ni. Jadi macam mana kita nak cakap dalil tu betul? Tapi dengan kita tengok pada inda takwin, ketika pembinaan ijma' tu, waktu nikah, ketika akad ni atau waktu ijma' tu muncul. Jadi sebab tu kita tanya, kalau betul ijma' ni ada bila, zaman mana, ulama mana? La inda istidlal bi, bukan ketika macam mana ijma' tu dikeluarkan. Ulama nak berijma', dia akan tengok dari sumber. Okey, Al-Quran sebut apa, hadis sebut apa, lepas tu bincang apa yang kena dengan nasihat sini, walaupun tak ada satu masalah yang direct, yang tak ada satu dalil yang direct untuk masalah ni. Jadi ulama bincang-bincang, keluar satu ijma'. Jadi waktu kita nak membahas, kemudian bila ada ijma' ulama, kita cakap okey, masalah ni dah ada ijma' ulama kata hukum masalah ni gini sekian. Kita cakap ijma' ulama, kita cakaplah contoh ijma' contohlah ijma' Majlis Fatwa Malaysia, Majlis Fatwa Mesir ke. Kita tak perlu gitu, dah cukup. Tak perlu dia cakap kita gali balik dalil macam mana ulama' ni keluarkan. Kalau nak advance boleh, tapi maksudnya penggunaan
ijma' sebagai dalil tu dah cukup. Kita cakap ulama' dah ada keluarkan, ijma' ulama' dah sebutkan. Gitu. Itulah contoh. Kalau contoh apa? Ada contoh contoh kawalan harga barang. Masalah kawalan harga barang ni zaman dulu dah ada kan. Disepakati oleh fuqaha, 7 fuqaha kat Madinah dulu, lama lah. Itu secara umum pengenalan dalil. Jadi kita recap balik. Dalil ni ada ittifaq, ada yang tak ittifaq, iaitu Al-Quran, Sunnah, ijma' qiyas tu ikut turutan. Kemudian pembagian dari sudut qat'i, zonni, dilalah qat'i, dilalah zonni. Kalau qat'i ni tak ada ikhtilaf ulama pada makna dia. Zonni ni ulama boleh kita sangka makna lain daripada satu perkara tu, atau ada ikhtilaf ulama. Lepas tu ada pembagian dari sudut tertib dia tadilah kita dah tahu secara umum, dalil dia. Kemudian pembagian dalil secara akli dan nakli, pembagian dalil secara sama dia aslan mustaqilan binafsi ataupun laisa aslan mustaqilan binafsi. Baik. Kita masuk pula bab Al-Quran Al-Karim. Ad-dalilul awal Al-Quran Al-Karim. Ini panjang sikit ya. Jadi kita mungkin akan baca separuh dulu insya-Allah. Kita sambung siri yang lain lah. Ta'rifuhu khasaisuhu hujjatuhu ahkamuhu dalilatu ayatuhu dalilatu ayatihi alal ahkam wa bayanuhu. Takrif dia, keistimewaan dia, macam mana penggunaan hujah dia ataupun hujahan dia, hukum-hukum dia, dialah ayat dia, petunjuk ayat dia, macam mana ayat ni menjadi petunjuk kepada hukum dan juga keterangan dia. Kita masuk yang pertama, ta'riful Quran. Ta'rif Quran. Al-Quran fil lughah. Dari sudut lughah, ta'rif Quran dari sudut lughah, dari sudut bahasa. Masdarun bima'nal qiraah. Satu masdar, sumber ataupun tempat keluar dengan makna al-qiraah, bacaan. Mudah faham sini, maksudnya dari Al-Quran dari sudut lughah ni benda yang dibaca. Benda yang dibaca. Dibaca dan ulang-ulang. Wa ta'rifu indal usuliyyin. Ta'rif Al-Quran dari sudut usuli, ahli-ahli usulul fiqh, iaitu apa? Tak bagi litamyizihi anwarihi ala ragam min syuhratihi wa ma'rifatihi. Ta'rif dari sudut Al-Quran dari sudut usuliyin yang untuk dibezakan daripada yang lain. Min ghairihi ni kembali pada takrif-takrif dari sudut lain lah, takrif-takrif dari sudut ataupun dari disiplin ilmu yang lain. Dari segi dia punya kemasyhuran dia dan juga pengetahuannya yang ada dalam Quran. Wa tasmiyatihi, dan penamaan Quran itu sendiri bi asma'in kathiratin, seperti Al-Kitab, Al-Mashaf, At-Tanzil, Al-Furqan, Al-Dhikr. Ini semua nama-nama Quran. Apa dia? Huwa kalamullah, huwa kalamullah ta'ala al-munazzil ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lisan al-arab. Ini takrif dari sudut usulin, iaitu Al-Quran ni ialah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab, dengan lisan Arab. Bil i'jaz bi aqsari suratin min, dengan ijaz, untuk ijaz dengan surah-surah yang ada dalamnya. Nanti kita terangkan ijaz apa. Al-maktub fil masahif, yang ditulis dalam mashaf. Mashaf ni mashaf lah, Quran kitab. Al-manqul bit tawatir, yang dipindahkan secara mutawatir. Maksudnya dari satu generasi daripada zaman Nabi sehinggalah kita ni,
Al-Quran tu dipindah-pindah ataupun disampaikan kepada kita ni secara mutawatir. Mutawatir ni benda yang tak boleh ingkar lah. Benda orang tak boleh tipu. Mutawatir ni maksudnya banyak, ramai orang yang tahu tentang, ramai orang hafal Quran ni sampai orang tak boleh nak tipu Al-Quran sebab ramai sangat. Al-muta'abbad bitilawatihi, membacanya dikira sebagai ibadah. Al-mabdu' bi suratil Fatihah, dimulakan dengan surah Fatihah. Al-maktum bi suratin Nas, tamat dengan atau ditutup dengan surah Nas. Nah, ni takrif yang kita biasa belajar daripada sekolah dulu kan. Yang takrif dari surat Usuliyin. Khasaisuhu, keistimewaan Al-Quran pula apa dia? Yatabayyanu min at-ta'rif as-sabiq anna al-Quran yatamayyazu bil khasa'is at-taliyah. Jadi bertakrif tadi kita dah tahu Al-Quran ni dia dibezakan dengan keistimewaan yang seperti inilah. Ada 3 disebut kat sini. Yang pertama apa dia? Innahu kalamullah. Ini adalah kalamullah Ta'ala, binuzmihi wa makna, dengan penyusunannya dan maknanya. Bidalil ijazi, dengan dalil-dalil ijaz, yang ijaz. Ijaz ni maksudnya ijaz ni daripada ajaza, melemahkan. Dia punya Al-Quran ni dia melemahkan perkara-perkara yang selain ni. Maksudnya Al-Quran ni orang tak boleh challenge. Nanti dia akan terangkan apa yang ijaznya Al-Quran tu dalam lepas ni insya-Allah. Tapi kita faham maksud kat sini, keistimewaan Al-Quran ni orang tak boleh challenge. Ai irtiqa'uhu fil balaghah ila haddi kharijin antukil bashar, iaitu tingginya pada balaghah dia sehingga dia keluar daripada skop kemampuan manusia. Balaghah Al-Quran ni power gila. Manusia tak boleh nak challenge. Bahkan ilmu balaghah, ilmu lughah yang kita belajar ni pun dia ambil daripada Quran. Bukan Al-Quran ikut bahasa Arab yang ada waktu tu, tapi ilmu-ilmu sekarang yang ada ni kita ambil daripada Al-Quran asas dia. Fayakunu mulziman bima dalla alaihi minal ahkam lisudurihi amman tajiba ta'ati. Maka perlulah dilazimi atau dipatuhi bima dalla alaihi minal ahkam, hukum-hukum yang ditunjukkan daripada Al-Quran ataupun keluar daripada Al-Quran ni perlu dipatuhi, kerana keluarnya daripada orang yang wajib kita taat. Aman tajiba ta'ati, keluarnya dia daripada orang yang wajib kita taat, daripada itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wabihi yakhruju kalam min ghairullah ta'ala, dan dia terkeluar daripada dan dengannya terkeluarlah selain daripada perkara-perkara yang tidak termasuk dalam kalam Allah. Kalam ghairullah ta'ala ni maksudnya kata-kata atau kalam-kalam atau perkara-perkara yang selain daripada kalam Allah ni terkeluar daripada Al-Quran. Kita tak sebut dia sebagai Al-Quran. Fa innahu la yusamma Qur'anan. Tak sebut sebagai Quran. Walakana hadithan kursiyan au adiyan. Walaupun dia itulah hadis kursi ataupun hadis yang adi, hadis biasa, hadis nabawi. Hadis kursi ni makna daripada Allah. Makna dia daripada Allah. Lafaz daripada Nabi, makna daripada Allah. Walaupun makna daripada Allah, tapi dia bukan kalam Allah, maka dia terkeluar daripada kita sebut dia sebagai Quran. Jadi sebab tu hadis kursi ni makna daripada Allah ni, hadis kursi ni dia banyak cerita pasal masalah akidah, cerita akidah. Kalau hadis-hadis yang banyak diambil sebagai disebabkan dia dengan hukum fiqh ni banyak daripada hadis Nabawi.
lianna ma'anil hadith min indillahi ta'ala, ni sebut tadi, wa alfaz siyagatihi min indi rasulillah. Fa idza adhafa ila Allah ta'ala, jika disandarkan kepada Allah Ta'ala, sumiya hadithan qudsiyan, dinamakan sebagai hadis qudsi. Walaysa al-hadith fi martabatil Quran fil hujjiyah, walaupun disandarkan kepada Allah sebab makna daripada Allah, tidak dikira sebagai satu martabat yang sama dengan Al-Quran hadis ni. Hadis qudsi ni martabat tak sama, dia tak di bawah Al-Quran. Wala tasihu solat bihi, tak sah solat dengannya. Solat bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat, tak sah. tak ada solat baca hadis ni. Wala ta'bud bi tilawatihi, dan tidak dikira ibadah membaca hadis ni. Itu khosais pertama. Maksudnya Al-Quran ni kalamullah yang merupakan satu kehebatan yang orang tak boleh selain, dalil ijaz. Yang kedua apa? Jami'ul Quran Arabi, semua yang ada dalam Quran ni Arab, daripada bahasa Arab. Laisa fihi syai'un min lughatil a'jam, min lughatil a'ajim, tak ada satu dalamnya daripada lughah selain bahasa Arab, lughah ajam. Fala yakunu tafsir al-Quran wala tarjamatuhu ila ayyi lughatin ukhra Qur'anan. Maka tafsir Quran ni tidak dikiralah sebagai Al-Quran. Tidak juga terjemahan Al-Quran ni dikira sebagai Al-Quran. Tak kiralah bahasa apa pun terjemah dia tu, kan? Tidak dikira sebagai Quran. Kita tak cakap apa ni, baca terjemah Quran ni baca Quran. Ada orang cakap hari-hari saya baca Quran dalam bahasa Inggeris. Yang dibaca tu bukan baca Quran, dia baca terjemah Quran. Ma makana dhalik mutabaqan lil mufassar fi dilalati. Walau macam mana pun ulama tafsir menjelaskan tafsir itulah, li'anna al-Quran Arabiyyun khasun nazala binazmihi wa ma'nahu min indillahi ta'ala, kerana Al-Quran tu bahasa Arab yang khusus yang diturunkan susunannya dan maknanya daripada Allah. Maka selain daripada Al-Quran tu sendiri tidak dikira sebagai Quran. Kita tak sebut dia sebagai Quran, yang tak samalah hukumnya dengan Al-Quran. Sama ada tafsir ke, terjemah bahasa apa ke, tak kira sebagai Quran. Sebab tu kalau kita nak tadabbur Quran, memang kena sebenarnya tak cukup kita rujuk terjemah ataupun tafsir. Kena tahu juga ilmu asas bahasa Arab, selain ilmu ulum Quran. Baru kita boleh rasa lebih lagi nikmat faham Quran tu. Itu walaupun dalam bidang apa pun kita cubalah belajar asas bahasa Arab supaya kita boleh faham dengan faham Quran bahasa Arab ni, dengan bantuan tafsir dan tafsir ulama lah. Yang ketiga, istimewaan Al-Quran yang ketiga, innal Quran mangkul ilal ajyal bitawatir. Al-Quran ni dipindahkan daripada generasi ke generasi dengan mutawatir ni sebut tadi. Banyak orang jaga dia, banyak orang hafal dia, maka tak boleh nak ditipu. Ayu biwasitati jam'i yahfazunahu an jam'i ila rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan perantara kumpulan ataupun ramainya orang yang menghafaz dan memeliharanya daripada Rasulullah SAW.
Wa tawatir yufidul ilm wal qata'. Tawatir ni dia sama macam dia level sama macam ilmu dan qata' tadi, maksudnya tak boleh nak ingkar, tak nak tipu. Bisi hatir riwayah. Wa qad ta'ayyada hifzun nas, dan kadang-kadang dikuatkan lagi penjagaan Al-Quran ni bil kitabah as-sabitah, dengan penulisan yang sabit, yakinan min lahzatin nuzuli Jibril al-amin bihi ala qalbi Nabi sallallahu alaihi wasallam ila mukhtalaf ajal al-mutalahiqah. Kadang-kadang disabitkan lagi dengan penulisan yang yakin. Start daripada turunnya Al-Quran tu daripada Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kepada generasi-generasi yang seterusnya. Wa tarattaba ala hadhil khasiyah, dan tertib khususan ini ma laisa bi mutawatirin kal Quran asyadzah wal hadis al-kursi la ya'udu min al-Quran. Maka yang terkeluar ataupun yang tidak termasuk dalam mutawatir ni, benda-benda yang tidak termasuk dalam mutawatir ni, Al-Quran tadi dia punya pemindahan mutawatir. Jadi benda-benda yang tak mutawatir ni contoh macam qiraah syaz, bacaan-bacaan yang syaz, yang ragu, yang ada keraguan. Dan hadis kursi ni tidak dikira sebagai Quran. Jadi apa yang maksud dengan Al-Quran Asyazah ni? Hiyal mankulah ilaina bi akhbaril ahad, ka qiraati Ubay bin Ka'ab, yang dipindahkan kepada kita dengan hadis ahad, khabar ahad, seperti bacaan sahabat Nabi iaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ni salah seorang daripada apa panggil lah, panel lah kot, yang salah seorang daripada panel dalam pembukuan Al-Quran. Fi qada'is saum, dalam ayat saum, ayat tentang puasa ni dia punya riwayat dia, fa'iddatu min ayyamin ukhra mutatabi'at, dia ada tambah mutatabi'at belakang. Mutatabi'at ni maksudnya berturut-turut. Maksudnya nak ganti puasa ni, kalau contohlah puasa kita orang yang haid ni kan, contohlah 7 hari kan, jadi nak ganti tu 7 hari kena berturut-turut, tak boleh hari yang terpisah. Jadi salah satu qiraat syazah. Wa qiraat Ibnu Mas'ud, qiraat Ibnu Mas'ud pada kafarah al-yamin, faman lam yajid fasiyam salasat ayyam mutatabi'an. Sama isu dia tambah mutatabi'an tadi. Jadi perkataan mutatabi'an ni dia tidak mutawatir, dia je ada, dan riwayat lain semua tak ada. Dalam waktu nak tulis kitab, nak tulis Al-Quran tu, semua yang ambil bacaan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam semua tak ada mutatabi'an. Cuma bukan nak cakap sahabat ni salah, tapi dia ketika dia mendengar Al-Quran tu daripada Nabi, dia seorang je, tak ada sahabat Nabi lain. Jadi dia seorang je ada riwayat tu. Cuma sebab dia seorang tu, dia terkeluar daripada mutawatir. Jadi dia tidak dimasukkan dalam Al-Quran yang kita ada sekarang. Fala ta'udul Quran, fala ta'udu minal Quran, jadi tidak dikira sebagai Quran. Misal qira'atu ba'duhum fi nafaqatil walidat, dalam nafaqah anak. Wa 'alal warith dzir rahmil mahram mithlu dhalik, ziyadah dzir rahmil mahram ni dalam tak mutawatir. Ini pun qiraat yang tidak mutawatir.
Walaysat al-Quran syadzah hujjah. Qiraat bacaan yang syaz ni tidak dikira sebagai hujjah. Li'annaha laysat bi Quran. Sebab dia tidak dikira sebagai Quran, maka dia bukan hujjah. Wala sunnah, dan tidak dikira juga sebagai sunnah hadis Nabi. Dan tidak juga hadis Nabi ini dikira sebagai hujjah, dikira sebagai Quran. Li'annaha lam tanqul ala annaha Quran wala ala annaha sunnah. Wa yara akharun annahu yasihul ihtijaj biha ala annaha hujjah dhanniyah. Tapi ada pun sebahagian ulama, sebahagian yang lain, dia menggunakan qiraat syaz ni sebagai hujah juga. Sebab apa? Dia guna hujah tadi sebab, tapi hujah dia bukan hujah qat'i lah, hujah zanni. Idza la budda min kauniha masmu'a min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab sahabat Nabi tadi dia dengar ayat tu, atau dia ambil riwayat tu daripada Nabi juga. Dia tak salah, dia dengar daripada Nabi, cuma dia seorang. Maqulu mas'un minhu hujjah. Dia dengar daripada Nabi. Jadi setiap apa yang dengar daripada Nabi tu dikira sebagai hujjah. Tapi tak semua mazhab lah dalam isu ni. Qiraat syaz ni mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi pakai, tapi bukan hujjah qat'i, tapi hujjah zanni. Amal basmalah, adapun bismillah ni, isu bismillah pula. Faya bittifaqil muslimin ayatun fi salbi suratin Naml. Bismillah ni ittifaq muslimin, ittifaq umat Islam, sebab merupakan satu ayat di tengah surah Naml. Surah An-Naml tu, jadi kita cek lah, tengah-tengah dia ada bismillah. Wa amal waridah fi awailis suwar fahiya ayatun aidan min al-Quran fi tijah ba'dul ulama kal Hanafiyah wa Syafi'iyah. Adapun bismillah yang di awal surah tu dikira sebagai ayat juga, tapi bukan ittifaq dari ba'dul ulama yang diambil, iaitu mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Li'annaha anzalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a awwali kulli surah. Kerana setiap surah tu dibacakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulakan dengan bismillah. Maka dikira juga sebagai ayat lah. Maksudnya dikira juga sebagai Al-Quran, ayat Quran. Wa taktub bi khatil Quran, dan ditulis dalam Al-Quran lah, fi awali kulli surah bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tawatir dzalik, dan dia benda ni juga adalah riwayat yang mutawatir. Walam yungkir ahadun minas sahabah kitabatu. Jadi bila mutawatir ni, sahabat-sahabat pun tak ada yang ingkar lah tentang penulisan bismillah tu dalam setiap awal surah. Ma taharrazahum fi sawnil Quran amma laysa minhu wa hadha huwal ma'qul. Kerana benda ni terjaga, benda ni menjaga Quran lah selain daripadanya. Ni maksudnya kembali kepada khosais tadi ni, keistimewaan Al-Quran ni maksudnya bukti yang menjadikan bahawa Al-Quran ni terjaga daripada perkara-perkara yang luar daripada selain Quran ni. Jadi ini yang sepatutnya kita diterima oleh akal kita. Wa ra'yu akhirun kalau Malikiyah annaha laysat bi ayat. Dalam isu bismillah tadi, mazhab Maliki dia tidak sebagai ayat. Kalau Syafi'i dikira sebagai ayat, sebab tu surah Fatihah ni kita baca bismillah. Kalau mazhab Hanafi baca juga, tapi dia baca slow lah. Tapi mazhab Maliki ni tak baca bismillah, terus alhamdulillah. La minal Fatihah disebut, la minal Fatihah wa la min ghairi.
Jadi yang sebut Fatihah 7 ayat tu macam mana? Dipotong dekat apa? Ghairil maghdubi alaihim. Dipotong kat situ. Jadi 7 ayat. 5 ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Jadi dipegang daripada hadis Aisyah ni. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaftatahu shalah bit takbir. Nabi memulakan solat dengan takbir wal qiraatu bilhamdulillah rabbil alamin. Lepas takbir tu Nabi terus mula alhamdulillahirabbil alamin. Ayu min ghairi bismillah. Jadi Nabi tak mula dengan bismillah. Jadi mazhab Maliki dia pegang dengan hadis ni. Jadi dia tak kira bismillah ni salah satu daripada ayat surah Fatihah. Ya. Dah sejam. InsyaAllah lagi sikit lah. Kita habiskan hujjah Quran ni. Hujjatul Quran. Al-Quranul Karim hujjah yajibu ala jami'in nas al-amalu bihi. Al-Quranul Karim ni merupakan hujjah yang wajib setiap atau keseluruhan manusia beramal dengannya. Termasuklah orang kafir, bukan orang Islam je. Masuk orang kafir. Sebab tu jami'un nas. Li'annahu kalamullah alladhi sahha nakluhu ilaihim bitariqin qat'iyyin la raiba fi sihhatihi. Kerana kalamullah ni perpindahan secara sahih dengan jalan yang qat'i, tidak ada keraguan daripadanya. Ini macam kita dah terangkan tadi lah. Sebab tu dalam Al-Quran pun sebut alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi. Tak ada keraguan, la raiba fi. Tu Allah guna dzalikal kitab. Tak guna hadzal kitab. Mak menunjukkan kat situ dzalikal kitab ni jauh kan. Tapi kalau hadza ni ini kan, dzalika itu. Hadza ni ini ditakrib dekat. Kalau dekat ni maksudnya daripada Nabi. Tapi ayat Quran tu guna dzalika. Menunjukkan Al-Quran ni, Al-Kitab ni daripada Allah. Dzalikal kitab la raiba fi, daripada Allah yang tak ada keraguan. Wala syubah fihi wa dalil qati' ala dzalik. Ataupun tak ada syubhat, tak ada keraguan, dan juga dalil dia dalam Quran ni qat'i. Qat'i itu dilalah. Qat'i dilalah. Qat'i itu sebutlah qat'i. Al-Quran ni qat'i. Tak ada keraguan, tak boleh ingkar Al-Quran ni. Jadi inilah disebutkan sebagai ijazul Quran, ijaz ni Quran. Okay, lepas tu dia terangkan apa itu ijaz Quran. Sambung tak? Kita tengok ada soalan lagi tak? Kalau tak ada soalan kita sambung. Okay, tak ada soalan lagi, kita sambung terus lah. Habiskan sampai surat 27 ni lah, InsyaAllah. Wal i'jaz maknahu maknanya dinisbahkan kepada dinisbahkan al-ajaz tadi, lemah tadi, ilal akhirin, kepada selain daripada Quran tu lah. Fi muhakatihi wal ityani bimithli, pada apa yang nak disampaikan ataupun apa yang nak dibawa yang sama dengannya, au bimithli aksar suratin minhi, ataupun sama dengan yang kurang sikit daripada surah-surah dalam Quran. Maksudnya nak cakap ijaz kat sini, ijazul Quran ni dinisbahkan ajaz dalam Quran ni, yang Al-Quran ni melemahkan ijaz ni melemahkan yang lain kan.
Al-Quran ni melemahkan yang lain ni. Yang lain ni maksudnya benda-benda yang orang yang nak datang yang serupa dengan Quran, ataupun nak datang tak serupa tapi hampir serupa dengan Quran pun tak boleh. Orang nak datang yang serupa dengan Quran, yang sedikit serupa ataupun hampir serupa dengan Quran tak boleh, apatah lagi yang nak datang yang serupa dengan Quran, tak boleh. Kita dikira sebab Al-Quran ni ijaz, dia ni tak boleh nak challenge. Wala yatawafara ma'na al-ijaz illa bisalasatin umur. Dan tidak akan memenuhi makna ijaz ni kecuali dengan 3 perkara ni, iaitu at-tahaddi, cabaran, ayyutulabul mubarah, adanya permintaan untuk berlawan, wal mu'aradah, dan membangkang, wa ayyujad al-muqtadi alladhi yadfa'u al-mu'arid lil mubarah, adanya tuntutan untuk melawan bangkangan-bangkangan dan perkara-perkara yang melawan Quran tadilah. Maksudnya ijaz di Quran ni ada orang yang lawan, maka Al-Quran ni dia mengalahkan yang lain tadi. Wa ayantafi al-mani' alladhi yamna'uhu min hadhihi al-mubarah, maka ternafilah halangan-halangan yang menghalang perkara-perkara yang berlawanan dengan Quran tadi. Wa qad tawafaras al-asbab al-thalathah fil Quran al-Karim, maka penuhlah sebab-sebab 3 sebab tadi pada Quran al-Karim. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amara rabbih tahaddan nas lil ityan bimithlihi. Allah perintahkan Nabi supaya tahadda, cabar manusia untuk bawa sesuatu perkara yang sama macam Quran, bimithlihi. Wa kana al-muqtadi lil arab alladhi kadzabuhu qa'iman lil ithbat sihati mazaimi, dan dituntut kepada orang-orang Arab yang mana mereka ni menipu. Dengan Arab ni suka menipu kan, supaya mensabitkan apa yang dakwah mereka ni supaya benar. Datang kalau betul apa yang kau dakwa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau dakwa kepada Quran ni, datangkan yang serupa dengan ni. Tapi dia orang ni tak mampu, maka itu salah satu daripada ijazul Quran, hebatnya Quran ni. Walam yujad mani'un yamna'uhu minal mubarah fahum fursanul balaghah wa sadatul bayan. Wa amal i'lan at-tahaddi, adapun i'lan, pengiklanan cabaran tadi dalam Quran, fahuwa haslun fi ayatin katsirah, ada disebut dalam ayat Quran tu. Perintah Allah perintah Nabi supaya cabar orang-orang yang menentang Nabi, menentang Quran ni, ada dalam Quran. Qul fa'tu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma attaba'hu in kuntum shadiqin, surah Al-Qasas. Kemudian surah Al-Isra. Falamma ajazu an kulli tahaddahum Al-Quran bi'asyara surah bi'asyara suwar. Kalau mereka tak bila mereka tak mampu nak datangkan benda yang serupa dengan Quran secara kesemua, selalu menyuruh dia, cukuplah. Nabi sabar, Allah perintah Nabi sabar mereka dengan cipta 10 surah je. Faqala ta'ala am yakulu naftarah kul fa'tu bi'ashri suratin mithlihi muftarayat. Datangkan 10 surah je, tak mampu juga.
Wa hina ma ajazu tahadahum al-Quran bi suratin wahidah. Tak mampu 10 surah, satu surah je lah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Fa'tu bi suratin mithli, satu surah tapi tak mampu juga. Sebab hebatnya balaghah, hebatnya keunikan bahasa Arab dalam Quran ni. Mereka tak boleh nak cipta benda yang serupa dalam ni, walaupun satu surah. Wa amma qiyamul muqtadi, adapun pendirian tuntutan perlawanan ataupun penentangan di sisi Arab tadi, fahuwa wadihun min siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da bi'satihi. Penentangan tadi yang disebutkan tadi jelas, kita boleh tengok dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas Nabi dibi'sah lah, dilantik menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu akhbaruhum annahu Rasulullah. Nabi datang dengan khabar bahawa Nabi ni utusan Allah. Dan Nabi datang ni dengan agama yang membatalkan agama yang lain, iaitu agama wathani, dinahum al-wathani wa taqlid aba, dan juga ikutan ataupun ikutan-ikutan orang-orang nenek moyang mereka, dengan agama yang membatalkan ikutan-ikutan nenek moyang mereka. Wasafahu uquluhum wasakhira min awthanihim, menghina berhala mereka. Wahazza'a bi ibadatihim mu'tamidan ala kitabillah, supaya berpegang depan kitab Allah. Ini semua apa yang Nabi bawa. Fakanu ahwajan nas ila dahadha da'awihi wa ibtal ma utiya bihi min indillah. Jadi perkara yang Nabi bawa ni mereka tolak. Orang Arab ni tolak. Dalam surah Nabi kita boleh lihat lah, mereka tolak dan mereka batalkan. Tapi dalam sirah kita dapat tahu Nabi akhirnya benar, fa yantasiruna alaih. Wa amma intifa al-mani min mu'aradatil Quran, tak ada suatu penghalang pun yang bertentangan dengan Quran ni, daripada tak ada sesuatu penghalang pun daripada bangkangan Quran ni. Fahuwa mutahaqqik, nyata kita boleh lihat pada sya'n Arab wa ahwalihim, pada keadaan-keadaan Arab, pada situasi Arab. Situasi bahawa Al-Quran ni tak ada yang boleh cabar, kita boleh tengok dalam Arab ni lah. Ijaz ni Quran, kita tengok Arab ni dia power bahasa Arab. Orang Arab power bahasa Arab lah. Tapi dia tak boleh buat sesuatu yang serupa macam Quran, walaupun Al-Quran ni bahasa Arab. Tidak diterangkan. Lianna Al-Quran nazala bilughatihim. Al-Quran ni diturunkan dengan bahasa mereka, dengan uslub mereka, gaya bahasa mereka, disusun dengan huruf-huruf bahasa Arab sendiri, dan maknanya yang terkumpul dari bahasa Arab. Wa humul ladzi yufakhirun ghairahum bil fasahati wal balaghati wal bayan. Orang Arab ni mereka bermegah-megah dengan fasahah mereka, dengan balaghah mereka dan bayan mereka, daripada ilmu bahasa Arab lah. Yang bermegah dengan ilmu bahasa Arab mereka. Walahum fi sya'r wan nathar mawaqifu masyhurah. Orang Arab ni dia ada syair-syair dan juga nasar-nasar, teks-teks ataupun syair lah, syair ataupun nasar ni teks-teks penulisan yang masyhur,
Walaupun mereka ada syair, tapi semua tu tak boleh lawan dengan Quran. Wadallat khitabihim, wadallat khitabuhum wa asy'aruhum ala nadaji uqulihim. Khutbah-khutbah mereka dan syair-syair mereka ni menunjukkan mereka ni punya akal yang matangnya akal mereka. Wasafa'a qira'ihim wa sur'ati bidahatihim wa basarihim bil umuri. Mereka ni banyak tahu perkara-perkara, kan? Wa khibratihim, kecerdasan mereka fi tajaribil hayat, dalam kecerdasan mereka dalam mengharungi atau pengalaman hidup mereka, kan? Ilman bi annahu lam yuhaddad lil mu'aridah ajrul muayyan. Wala nazal al-Quran jumlatan wahidatan. Al-Quran ini tidak diturunkan dengan jumlah yang satu. Wa innama nuzila munajjiman mutafarriqan. Al-Quran ini diturunkan dengan sikit-sikit, terpisah-pisah. Fi mada thalatha wa 20 sanah, dalam tempoh 23 tahun. Mimma yumakkinuhum minal mu'aridah wal i'dad wal ihraz as-sabaq wa thabat fi nihayati wa ila al-abad azzuhum wa da'fuhum an majaratul Quran. Dengan turunnya Quran secara sikit-sikit tadi, pisah-pisah ni, mereka sebenarnya patutnya boleh bersedia, kan? Boleh bersedia untuk nak lawan Quran lah, tapi tak boleh juga. Hatta walau ista'anu biman sya'u minal ins wal jin. Walaupun mereka ni minta tolong, berkumpul manusia dan jin pun tak boleh nak cipta Quran. Wa tahaqqaqal hadaf al-matlub wa huwa kaunul Quran laysa min kalamil bashar. Maka sebab tu disebutkan tadi, betul lah Al-Quran ni bukannya kalamul bashar, laysa min kalamil bashar wala fi mustawahim, dan tak ada yang serupa pun dengan yang tak ada satu, yang tak ada yang sama pun tingkatan ataupun sama taraf dengan dia. Wa inama min indillah. Wa dhalika dalilun qati'un ala sidqi nubuwah, ala sidqi nubuwatin Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima balaghu linnasi min kalamillah wa syara'ihi wa ahkamihi. Jadi ijaz Quran ni, hebatnya Quran ni adalah satu dalil qat'i, dalil yang kita tidak boleh nak ingkar bahawa Nabi ni, bahawa benarnya Nabi sebagai Rasulullah SAW, yang diutuskan kepada manusia daripada kalamullah, daripada kalam Allah sendiri, syariat dalam agama Islam sendiri, dan juga hukum-hukum. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Okey, cara ringkasnya itulah. Mudah faham sebenarnya nak cerita dia. Hebatnya Al-Quran ni sebagai hujah yang qat'i, yang tidak boleh dinafikan, kerana kehebatan yang ada dalam Quran tu. Sebab tu Al-Quran ni sebagai hujah qat'i. Hujatul Quran ni sebagai hujah yang qat'i, kerana ijaz dia, yang mana ijaz dia tak ada sesuatu pun yang boleh menyerupai dia, atau boleh menyerupai hampir serupa dengan dia. Tak boleh. Itu je nak cerita sebenarnya. Jadi dengan bahawa Quran ni satu hujah qat'i, tak boleh nak ingkar, tak ada orang boleh tipu, menunjukkan bahawa Nabi ni juga Nabi ni benar di Quran, benarlah Nabi, sebab Nabi ni bawa Quran. Allah Ta'ala alam. So kita berhenti sampai sini.
uh, dan insyaAllah lepas ni kita sambung daripada Nawahil Ijaz ni sehingga habis lah, insyaAllah. Aku lupa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.